Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekiranya boleh dapat dengar dengan jelas, mohon respon daripada anda semua. Boleh dengar Ego, jelas. Okey, baik. Terima kasih. Okey, insyaAllah hari ini kita akan sama-sama melaksanakan aktiviti untuk semakan. Okey, semakan bagi peperiksaan pertengahan tahun 2021 untuk mata pelajaran geografi tingkatan 3. Okey, semua dah dapat markah exam ke untuk mata pelajaran yang lain? RBT dia dapat. RBT dah dapat. Wah, pantas lah. Okey, insyaAllah geografi menyusul lah. Kita tunggulah nanti, okey? Okey, saya tak nak lengahkan masa sebab kita ada hanya masa 1 jam sahaja. Okey, kalau nak tunggu semua online nanti takut akan ambil masa yang begitu lama untuk kita habiskan. Okey, boleh kita teruskan ya? Okey, untuk aktiviti pada hari ini kita rujuk kepada paparan slide presentation yang saya paparkan ni. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak tanya dulu. Okey, bagaimana anda semua dapat jawab peperiksaan untuk geografi minggu lepas? Soalan senang ke tak senang? Alhamdulillah, ada yang senang, ada yang susah. Ada yang senang, ada yang susah. Separuh-separuh. Paras apa? Separuh-separuh. Separuh-separuh. Itulah nanti kita tengok. Dah rilis markah nanti, kita tengok siapa yang separuh-separuh, siapa yang tak capai pun separuh tu nanti. Okey, kita terus kepada aktiviti kita pada hari ini. Okey, untuk soalan yang pertama, saya tak nak lengahkan masa Okey, arahan untuk soalan bahagian objektif. Hari ini kita akan buat semakan untuk soalan objektif saja. Okey, untuk soalan objektif bahagian A, jawab semua soalan. Okey, anda diminta untuk jawab soalan pada ruangan Google Form yang disediakan. Soalan yang pertama, merujuk kepada lapisan paling atas di permukaan bumi. Ia merujuk kepada Tanah. Okey. Betul ke jawapan tu? Betul Okey. Ia merujuk kepada tanah. Okey. Soalan yang kedua. Rajah 1 menunjukkan faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey. Antara pilihan yang diberikan, faktor persekitaran antaranya iaitu sariran, bentuk muka bumi dan juga iklim. Okey, apakah antara lain faktor X? Tanah. Tanah juga Okey, tahniah, dapat jawab dengan baik. Okey, soalan yang ketiga. Ada tak yang siapa cuba bantu macam dalam gambar itu? Dia tengah jawab soalan, kakak dia tolong ke, adik dia tolong, tak ada Okey, kita tengok kepada soalan yang ketiga. Apakah jenis tanah yang berkaitan dengan pernyataan berikut? Okey, tanahnya beku disebabkan suhu yang sejuk melampau, kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun. Di sini dah terlalu banyak hint yang diberikan. Okey, tanah tersebut merujuk kepada tanah apa? Permafrost. Tanah permafrost. Okey, merujuk kepada kawasan tanah yang berlaku suhu yang sejuk dan juga membeku sepanjang tahun. Okey, baik. Tanya boleh dapat jawab dengan baik setakat nombor 3. Okey, soalan yang keempat. Apakah jenis iklim yang dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi di bawah? Okey, iaitu pokok jati dan juga pokok mahogani. Okey, di manakah pokok-pokok ini boleh dijumpai? Iklim Okey, bukan iklim gurun panas ke? Bukan
Bukan. Okey. Jadi pokok-pokok ini boleh dijumpai di kawasan iklim monsun tropika. Dah saya pun dah tersasul dah. Okey. Soalan yang kelima. Siapa ni? Ada sebarang soalan nak tanya? Jadi, okey, soalan yang kelima. Soalan yang kelima ni confirm ramai salah ni. Okey, mengapakah suhu di kawasan pantai Jepun dan juga Korea Utara sentiasa rendah? Siapa nak jawab? Pengaruh arus sejuk. Pengaruh arus sejuk. Pengaruh arus sejuk, iya ke? Dia bukan disebabkan oleh monsun Sumatera. Tak. Kenapa? Siapa nak cuba tegaskan pilihan jawapan A dia tu? Kenapa? Sebab pilihan B, C dan juga D semua merujuk kepada siapa nak cuba? B, C dan juga D ni merujuk kepada apa ni? Pengaruh angin monsun yang berlaku di kawasan Malaysia. Kalau ada siapa yang salah ni, maksudnya awak terpengaruh dengan pengaruh monsun yang berlaku di kawasan sekitar Malaysia. Ramai salah soalan nombor 5 ni. Mengaku tak? Siapa yang rasa dia salah itu? Okey, kita tengok kepada soalan yang ke-6. Apakah jenis hutan yang meliputi kawasan Tanah Pamah di sekitar tasik Great St. Lawrence di Kanada? Yang ini pun ramai juga ni. Kandas ni. Okey. Siapa nak respon? Soalan nombor 6. Hutan konifer. Kenapa pilih hutan konifer? Kenapa bukan hutan khatulistiwa? Kenapa bukan monsun tropika? Kenapa bukan hujan tropika? Kenapa? Siapa nak jelaskan? Dah senyap je dah semua ni. Ada tak? 72 orang ada ni lah. Kenapa pilih hutan konifer? Kenapa bukan hutan monsun tropika? Bukan hutan hujan tropika? Kenapa bukan hutan khatulistiwa? Sebab semuanya berada di kawasan garisan khatulistiwa, tidak berada di Kanada. Okey, soalan yang ke-7. Saya tanya, saya jawab balik kan. Okey, soalan yang ke-7. Maklumat di bawah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan di satu kawasan. Okey, iaitu tumbuh-tumbuhan rosemary dan juga lavender. Okey, apa pilihan jawapan dia? Tani Terra Rosa. Okey, bagus. Dapat jawab dengan baik. Okey, kita lihat kepada soalan yang ke-8. Maklumat di bawah berkaitan iklim di satu kawasan. Kerpasan kira-kira 500 mm. Okey, soalan sebelum tu. Saya nak tanya, siapa boleh terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? Siapa nak cuba respon? Apa dia kerpasan? Macam salji. Macam salji. Okey, lagi ada tak? Salji. Putri Nomaisara nak cuba? Apa dia kerpasan? Titisan hujan dalam bentuk salji. Okey, baik. Tahniah Putri. Okey, kerpasan merujuk kepada titisan hujan. Okey, yang turun dalam pelbagai bentuk. Macam contoh tadi, siapa yang Aiman respon, dia kata salji. Betul. Sebab salji tu sebenarnya adalah lebih kurang macam hujan, yang mana dia turun dalam bentuk apa ya? Salji ni turun dalam bentuk apa tu? Pepejal. Okey. Jadi kalau tempat kita, kerpasan ni turun dalam bentuk titis-titis air, iaitu hujan. Dekat luar negara yang mengalami iklim 4 musim, kerpasan itu turun dalam bentuk salji. Okey, musim bunga dan musim luruhnya sangat singkat. Okey, jenis iklim ini dapat dikaitkan dengan ciri yang mana? Terdapat di iklim mana ni? Iklim Siberia. Dah tahu Siberia. Takkan berlaku di iklim gurun panas kan? Okey, jadi pilihan jawapan untuk soalan yang ke-8 iaitu A. Okey, tahniah bagi yang betul. Okey, soalan yang ke-9. Apakah faktor utama yang menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis
tumbuhan semula jadi di Malaysia? Soalan yang ke-9 ni. Siapa nak cuba jawab? Iklim khatulistiwa yang panas dan lembab sepanjang tahun. Okey, baik. Terima kasih. Siapa yang respon? Saya tak dapat lihat ni. Siapa yang respon tadi? Puteri. Okey, betul masalah. Okey, terima kasih. Okey, untuk pilihan jawapan yang ke-9 ni iaitu A. Okey, iklim khatulistiwa yang panas dan lembab sepanjang tahun. Okey, tahniah. Soalan yang ke-10. Peta 1 menunjukkan taburan jenis tumbuh-tumbuhan. Tak berubah. Pada paparan awak semua dah berubah ke soalan yang ke-10? Dah itu. Okey, baik. Dekat saya punya sangkut. Okey, soalan yang ke-10. Apa pilihan jawapan dia? Hutan pantai. Hutan pantai. Kenapa pilih hutan pantai? Sebab sini adalah negeri-negeri pantai timur lebih dipengaruhi oleh kewujudan hutan pantai. Okey, kalau dilorikkan di kawasan tulang belakang Malaysia, di kawasan Banjaran Titiwangsa, itu lebih merujuk kepada hutan apa tu? Hutan gunung. Hutan gunung. Baik, bagus sekali. Okey. Ada masalah tak berkaitan dengan soalan yang ke-10 ni? Mungkin ada yang tak dapat nak kuasai. Cikgu, kenapa yang berlorik ni hutan pantai? Ada ke? Minta tolong respon. Saya nak dapatkan feedback daripada anda semua. Kalau tiada, katakan tiada. Tak ada. Kita lihat kepada soalan yang ke-11. Apakah ciri hutan hujan tropika? Ada singa situ. Hutan hujan tropika tak ada singa, ada rimau je. Okey, yang pertama, adakah dia malar hijau? Yang kedua, berakar panjang. Yang ketiga, adakah daun pokoknya berduri? Dan yang keempat, 4 lapisan utama. Pilihan 1, 2, 3 dan 4. Yang mana satu? B 1 dan 4. 1 dan 4. B 1 dan 4. Okey, kalau berakar panjang tu, kawasan hutan apa tu? Hutan gurun. Hutan gurun. Ada hutan gurun Yang tu tak ada kaitan dekat hutan hujan tropika. Okey, jadi jawapan dia ialah 1 dan 4. Okey, soalan yang ke-12. Apakah faktor utama yang mempengaruhi jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi berikut? Iaitu pokok spruce dan juga pokok rhododendron. Sebut pun berbelit tidak. Apakah yang mempengaruhi dia? Ketinggian. Ketinggian. Baik. Tepat sekali. Kita lihat kepada soalan yang ke-13. Apakah fungsi akar ceracak? Pokok bakau ni ada 2 jenis akar Satu akar ceracak, satu lagi akar. Siapa nak respon? Akar jangkang. Akar jangkang. Baik. Okey. Di sini soalan ni dia tanya, apakah fungsi akar ceracak bagi pokok bakau api-api dan juga perepat? Pernafasan. Untuk pernafasan. Ya ke untuk pernafasan? Ya. Ya, betul Okey, jadi dekat sini. Sekejap dalam skema. Okey, skema jawapan salah. Nanti kita tengok, semak balik. Okey, tolong ingatkan saya untuk soalan 13 ni nanti. Okey, soalan yang ke-14. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di bawah boleh dikaitkan dengan kawasan dalam peta yang bertanda. D. Periuk kera dan bunga rafflesia. Kedua-dua jenis tumbuhan ni tumbuh di kawasan disebabkan oleh faktor apa ni? Ketinggian. Faktor ketinggian. Okey, jadi dekat sini kat mana ni? D. Iaitu lokasi D di kawasan negeri Sabah. Okey, baik. Kita tengok kepada soalan yang ke-15.
Okey, soalan 15. Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hutan hujan tropika di Malaysia? Siapa nak cuba jawab? Tahu dah. D. Sekejap ya, saya nak respon pada soalan pembelajaran. Okey, kita sambung Okey, kita sambung sesi pembelajaran. Soalan yang ke-15 tadi Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hutan hujan tropika di Malaysia? Okey, pilihan jawapan yang mana? Dadu 3 dan 4. Dadu 3 dan 4, iaitu hujan tahunannya melebihi, ini sepatutnya ada perkataan melebihi 2,600 mm dan juga min suhu tahunan kira-kira 27 darjah Celsius. Okey, bagus. Soalan yang ke-16. Apakah lokasi dalam peta yang dapat dikaitkan dengan tumbuhan dalam maklumat di bawah? Okey, pokok tapak kuda dan juga pokok ru boleh dijumpai di kawasan hutan apa ni? Hutan pantai. Hutan pantai. Okey, jadi dekat dalam pilihan jawapan ni A, B, C dan juga D hampir kesemua terletak di kawasan pantai. Jadi lokasi yang paling tepatnya di mana? Ada dua jawapan tu. Yang mana tu? A itu lebih tepat, iaitu di Terengganu. Okey, kita lihat kepada soalan yang ke-17. Okey, antara berikut yang manakah kawasan yang ditumbuhi oleh hutan hujan tropika? Okey, pilihan pernyataan yang pertama di kawasan kaki bukit. Okey, yang kedua tanah pamah. Yang ketiga kawasan pinggir pantai dan juga yang keempat muara sungai. Okey, kita ketepikan pilihan jawapan yang tidak tepat. Yang pertama, betul ke? Betul. Yang pertama betul. Okey, yang kedua Betul. juga betul. Okey, jadi kita buang pilihan yang ketiga dan yang keempat. Okey, jadi jawapan dia 17A. Soalan yang ke-18. Apakah kesan negatif penebangan hutan secara berleluasa di Malaysia? Apa kesan negatif dia? Bagi santan. Okey, baik. Hanya satu, ada dua kesan negatif di sini kan. Tapi pencemaran bau tidak ada kaitan. Okey, jawapan yang tepat dia adalah 18A. Okey, kita lihat kepada soalan yang ke-19. Okey, soalan ke-19, apakah kesan aktiviti letupan bongkah batu di kawasan kuari terhadap hidupan liar? Apa yang berlaku? D. Sebut kalau D tu dadu ke apa, nanti keliru nanti. Dadu. Dadu Okey, hidupan liar berpindah ke habitat baru yang lebih selamat. Ni soalan ni senang ni. Kalau ada yang salah ni saya tak tahu macam mana ni. Okey. Soalan yang ke-20. Antara berikut manakah yang berkaitan dengan undang-undang di bawah? Okey. Akta Perhutanan Negara 1984. Okey, yang mana satu ni? Mewujudkan hutan simpan kekal. Yang kedua, larangan mengambil hasil hutan. Yang ketiga, mengeluarkan lesen membalak. Dan juga yang ketiga dan juga yang mana tadi yang keberapa? Yang keempat, memantau perkara yang berkaitan dengan air dan juga kualiti udara. Okey, untuk soalan 20 ni, pilihan jawapan yang mana yang tepat? 1 dan 2. 1 dan 2. Okey. Okey, baik. Kita lihat kepada soalan 21. Kesan penebangan hutan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia termasuklah. Okey, ini merujuk kepada kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, jadi pilihan jawapan yang mana yang paling tepat? D. 3 dan 4. Okey, pilihan 3 dan 4. Tanah jadi menjadi semakin subur. Memang sasalah tidak berlaku. Kebanyakan kawasan
Penebangan hutan akan menyebabkan tanah itu bukan tercemar lah. Dia lebih kepada kerosakan sumber tanah. Tanah menjadi tidak subur. Okey, cuaca sekitar semakin sejuk. Ni bila kita tebang pokok akan menyebabkan pemanasan global. Okey, soalan yang ke-22. Antara usaha yang manakah, antara yang berikut, yang manakah usaha pemeliharaan dan juga pemuliharaan hidupan liar di Malaysia? Yang pertama, melalui kempen kesedaran. Yang kedua, penguasaan undang-undang. Yang ketiga, melalui pertambahan agensi kerajaan. Dan juga yang keempat, melalui pemberian lesen pemburuan yang dihadkan kepada syarikat asing. Okey, jadi untuk soalan 22 ni, pilihan mana? A, 1 dan 2. Okey, baik. Pilihan 1 dan 2. Setakat ni soalan-soalan bab yang selepas daripada tajuk 4, 5, 6 rasanya tak ada masalah kan? Tak ada. Soalan kan? Soalan apa? Bab 3 je rasanya mungkin agak sukar Okey, soalan yang seterusnya 23. Antara yang berikut, hidupan liar manakah dapat dikaitkan dengan kawasan berikut? Di Sepilok Sabah dan juga Lanjak Emtimau di Sarawak merujuk kepada C. hidupan liar apa? Orang hutan. Bukan tapir ke? Orang hutan. Orang hutan. Sekejap Okey. Jawapan dia ialah orang hutan. Okey, sekejap. Ada yang tak jawab rupanya. Patutlah saya tengok dia. Salah. Okey, sekejap saya nak semak jawapan kejap. Okey, kita teruskan kepada soalan 24. Kawasan hutan yang diteroka dan digantikan dengan tanaman getah dan kelapa sawit akan menyebabkan apa? Landscape kawasan awak asal. Okey, baik. Iaitu akan berlaku landscape kawasan asal berubah. Apa maksud landscape kawasan asal? Apa dia landscape? Landscape ni merujuk kepada persekitaran kawasan tersebut. Okey, persekitaran kawasan tersebut merujuk kepada hutan yang diteroka tu. Asalnya kawasan hutan dia berubah menjadi kawasan tanaman getah ataupun kelapa sawit. Itu merujuk kepada berlakunya perubahan landscape pada kawasan asal. Jelas Soalan yang ke-25. Berdasarkan peta, di manakah terletaknya pusat konservasi gajah? Okey, yang mana? A, B, C dan juga D. B. Ya, iaitu B. Bola. Terletak di Pahang. Okey, soalan 26. Kepentingan hidupan liar di Malaysia adalah termasuk pendidikan, yang kedua, ekopelancongan, yang ketiga, kitaran hidrologi, dan yang keempat, makanan harian penduduk. Ada orang makan hidupan liar hari-hari ke? Tak ada kan? Okey, jadi pilihan mana yang tepat? 1 dan 2. Satu dan 2 iaitu A. Okey. Kita tengok kepada soalan yang ke-27. Okey, antara yang berikut yang manakah kesan aktiviti pengkuarian terhadap hidupan liar? Pilihan yang pertama, tumbuhan hijau akan mati. Pilihan yang kedua, hidupan liar akan mati lemas. Pilihan yang ketiga, kemusnahan hidupan liar, habitat hidupan liar. Dan yang keempat, mengganggu ketenteraman hidupan liar. Kesan aktiviti pengkuarian. Apa dia pengkuarian? Letupan. Letupan apa? Batu. Letupan bongkar batu di kawasan hutan. Okey, jadi pilihan jawapan nombor 27 iaitu Dadu 3 dan 4. okey, baik. Dadu 3 dan 4. Okey. Untuk soalan 28.
hutan simpan sungai menyala terletak di negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Dia tak yang salah soalan ni. Sekejap. Dia tak yang jawab soalan selain daripada Negeri Sembilan hari tu. Ataupun dia tak tahu pun sungai menyala ni di mana. Tak ada semua tak ngaku. Okay, maknanya jawapan tu betul lah kot. Okay, kita lihat kepada soalan 29. Okay, tujuan Hari Tenggiling Sedunia. Keluar soalan exam. Cerita pasal Hari Tenggiling Sedunia. Yang disambut pada setiap hari Sabtu minggu ketiga pada bulan Februari adalah bertujuan untuk yang pertamanya dia kata menyeru orang ramai memelihara haiwan ini. Jenuh kalau nak bela ni kan. Okey, yang kedua mendidik masyarakat tentang penjagaan hutan. Okey, adakah berkaitan dengan hutan? Yang ketiga, menghentikan kegiatan perdagangan haram haiwan tersebut. Okey, yang keempat meningkatkan kesedaran manusia tentang pemeliharaannya. Okey, apakah pilihan jawapan yang tepat untuk soalan yang ke-29? Dadu 3 dan 4. Okey, baik. Dadu 3 dan 4, iaitu menghentikan kegiatan perdagangan haram haiwan serta meningkatkan kesedaran manusia tentang pemeliharaannya. Okey, soalan yang ke-30. Setakat ni ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada go. Dadu Sego. Sebab rasa macam lagi sangat lah pula. Okey, kita tengok soalan yang ke-30. Okey, soalan yang ke-30. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber tidak boleh baharu? Siapa nak jelaskan? Apa dia sumber terbahagi kepada berapa? 2. Kepada 2. Sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Sumber boleh baharu merujuk kepada Sumber siapa yang yang cuba respon? tak akan habis. Sumber boleh baharu, sumber yang tidak akan habis. Maksudnya di sini kita ada sumber alternatif. Okay, juga kita ada sumber mineral yang kita boleh perbaharui balik. Sebagai contoh, kita ada sumber tanah. Siapa nak nyatakan lagi 4? Saya bagi 1. Sumber mineral yang boleh diperbaharui ada 5. Saya bagi 1. Siapa boleh nyatakan lagi 4? Satu seorang. Dah senyap dah. Suria. Suria. Aiman bagi Suria. Okey, seterusnya. Hydro. Air, hidroelektrik. Okey, lagi? Biogesim. Biogesim. Okey. Hutan dan juga yang terakhir Tanah. yang sebut tadi kan, iaitu sumber tanah. Okey, kita tengok pula. Maksud sumber tidak boleh baharu. Okey, adalah benda yang berlawanan, iaitu merujuk kepada sumber yang akan habis. Okey, jadi pilihan jawapan yang mana? C. C. Okey, iaitu sumber yang tidak boleh diganti dengan yang baharu. Okey, soalan 31. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sumber boleh baharu di Malaysia? Tadi kita dah belajar. Apa dia sumber boleh baharu? Merujuk kepada sumber mineral yang boleh diganti. Okey, jadi di sini yang mana sumber yang boleh diganti? Pilihan? Hutan dan tanah. 2 dan 3. Okey, pilihan 2 dan 3, iaitu hutan dan tanah. Okey, jawapan dia C. Okay, soalan yang ke-32. Apakah sumber tidak boleh baharu? Siapa nak jawab? Dadu. Karang batu. Okey, tepat sekali, iaitu arang batu. Okey, tahniah. Soalan yang ke-33. Apakah sumber hutan yang dapat dikaitkan dengan kawasan di bawah?
di kawasan Tasik Bera dan juga dataran hilir Perak, Hutan Paya paya. Tawa. iaitu hutan Paya air tawar. air tawar. Okey, bagus. Okey, soalan yang ke-34. Oh, laju kita ni, dah nak habis dah. Okey, apakah persamaan mineral yang terdapat di lokasi berikut? Iaitu Merik Pila dan juga Silimpon. Siapa ingat lagi apa benda yang ada? Sumber mineral apa yang terdapat di Merik Pila? Arang batu. Adakah anda pasti? Ya. Ya. Bukan emas ke? Bukan. Oh, bukan Okey, jadi jawapan dia iaitu D, arang batu. Okey, baik. 35. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar mengenai jenis mineral dan lokasi? Yang mana satu ni? A, B, C dan juga D. A iaitu sumber petroleum. Lokasinya boleh dijumpai di kawasan luar pesisir pantai Sabah. Okey, itu jawapan dia. Ada tak jawapan lain? Dia sebenarnya ada panjang ni luar pesisir pantai Sarawak, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi saya pilih yang paling pendek lah, sebab kan panjang sangat jawapan dia. Okey, kita tengok kepada soalan yang ke-36. Apakah bandar baru yang dibuka kesan penerokaan sumber petroleum dan juga gas asli di Malaysia? Okey, antara lokasi ni di Kerteh, Bintulu, Tangga Batu dan juga Silimpon. Okey, tadi kita dah jawab. Silimpon keluar sebab ada apa? Ada arang batu. Tangga Batu terletak di mana? Google. Buka buku teks. Tangga Batu terletak di mana? Melaka. Di Melaka. Okey, di Melaka tu ada apa tu? Emas. Ada emas. Di Tangga Batu ada apa? Di kawasan Melaka, kita ada pusat penapisan gas asli. Okey, jadi di sini dia kata apa? Bandar baru yang dibuka kesan penerokaan sumber. Tangga Batu tu dia buka loji. Sama juga dengan Kerteh dan Bintulu. Jawapan mana yang paling tepat? 1 dan 2. Satu dan 2. Okey, baik. Soalan 37. Raja 2 menunjukkan sumber tenaga alternatif. Ini sumber tenaga apa ni? Tenaga suria. Okey, baik. Iaitu tenaga suria. Ada tak yang salah ni? Kalau salah ni saya tak tahu nak bagi soalan narasi yang macam mana lagi dah. Okey. Soalan yang ke-38. Okey, saya buat soalan kan sambil dukung anda. Okey, soalan yang ke-38. Antara berikut pasangan manakah betul? Okey, jenis mineralnya iaitu biji besi. Kegunaannya untuk membuat wayar. Betul ke? Salah. Salah. Salah Habis tu biji besi buat apa? Barangan logam. Barangan logam. Okey, tahniah. Okey, bauksit. Kegunaan dia untuk bahan asas aluminium. Betul. Betul Okey, kalau kuprum guna untuk apa? Wayar. Untuk sistem pendawaian ataupun wayar. Emas, Barangan kemas. barangan kemas, okey, ataupun barangan perhiasan. Okey. Soalan yang ke-39. Bandar yang membangun kesan penerokaan sumber semula jadi di bawah ialah petroleum dan juga gas asli, merujuk kepada lokasi mana? C. Okey, lokasi C iaitu Bintulu. Di mana Bintulu ni? Sarawak. Di mana?
Sarawak. Sarawak. Okey. Okey, kita lihat kepada soalan yang terakhir. Apakah sumber mineral yang dimaksudkan dalam maklumat di bawah? Okey, landasan kereta api dibina lewat pada kurun 19 untuk mengangkut sumber mineral ini ke kawasan pelabuhan. Merujuk kepada sumber mineral apa? BJ Timah. Okey, iaitu sumber mineral BJ Timah. Okey, baik. Bagus sekali. Okey, alhamdulillah kita dah pun selesai untuk buat aktiviti semakan peperiksaan bagi peperiksaan pertengahan tahun geografi tingkatan 3. Masih ada berbaki 20 minit lagi lebih kurang. Okey, saya tidak menjangkakan aktiviti kita berjalan dengan begitu laju sebab saya buat dengan tingkatan 1 dan 2 memang lebih daripada 1 jam. Okey, jadi tahniahlah tingkatan 3 ni sebab dapat bagi kerjasama yang amat baik, iaitu respon setiap soalan-soalan yang kita bincangkan. Okey, jadi saya buka untuk 20 minit ni. Ada sebarang soalan ataupun aktiviti yang awak nak cadangkan? Kalau ada, silakan. Ada ataupun tiada? Mohon respon semua. Tak ada. Ada. Alamak. Lepas tu ada. Kita nak buat apa lagi ni? Baki lagi lebih kurang 20 minit. Ataupun terus nak masuk kepada bahagian B. Boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Okey, kalau boleh kita terus setakat yang sempat. Okey, sekejap sementara saya open soalan untuk bahagian B. Okey, soalan B ni kita terpaksa rujuk soalan peperiksaan balik sebab saya tak dapat nak sediakan lagi untuk soalan yang subjektif ni. Okey, bagi saya masa sekejap. Okey, semua dah boleh nampak ke? Dah. Paparan ni awak hanya boleh rujuk yang saya punya je sebab soalan peperiksaan ni dah tutup. Okey. Jadi kita tengok kepada, saya nak cuba besarkan dulu paparan masing-masing besar ke kecil? Kecil ke? Kecil Dah besar. Okey, jadi macam mana sebab kita nak berpandukan soalan juga ni. Saya tak dapat nak sediakan macam mana kejap saya cuba ikhtiarkan. Okey, bagi saya masa seminit untuk settlekan sekejap Okey, boleh mohon respon apa yang awak nampak sekarang ni? Nampak soalan dengan jawapan. Bahagian peta topografi dan juga soalan boleh nampak Boleh. Okey, baik. Okey, kita boleh rujuk kedua-duanya lah. Senang Okey, kita lihat kepada soalan 1A. Okey, perkara utama yang saya dah banyak kali jelaskan, apabila kita dapat soalan berkaitan dengan peta topografi, benda yang paling utama kita perlu rujuk ialah, siapa nak cuba respon? Apa dia perkara utama yang kita kena rujuk apabila kita tengok peta topografi? Siapa nak cuba respon? Arah mata angin. Arah mata angin. Lagi? Petunjuk. Okey, lagi. Pola. Pola apa tu? Pola express. Pola pertempatan. Okey, yang paling utama, dapat saja peta topografi ke, peta lakar ke, peta apa-apalah, plan ke, wajib kena rujuk skala. Okey, saya ingatkan sekali lagi, wajib kena rujuk skala. Sebab nanti ada kemungkinan, okey, untuk makluman lah. Sebab dekat dalam soalan peperiksaan kita secara atas talian ni, saya memang tak keluarkan soalan berkaitan dengan pengukuran. Sebab apa? Sebab nanti takut masing-masing dia buka, ada yang buka soalan menggunakan komputer. Ada yang buka soalan mungkin guna handphone. Nanti awak nak ukur macam mana? Skrin telefon kecil. Nanti kan awak ukur-ukur dapat pendeknya. Okay, tu yang buka guna telefon.
Kalau siapa yang buka guna guna komputer pula, skrinnya besar. Jadi kadang kata, cikgu apa ni cikgu soalan sampai tak cukup pembaris. Terpaksa pakai 2 pembaris. Jadi soalan ni kalau dalam peperiksaan sebenar minta perhatian sangat-sangat, tolong ambil maklum. Okay, ni sangat-sangat penting. Okey, kita terus tengok kepada soalan 1A. Okey, berikan 2 ciri pandang darat budaya. Okey, kita ada 2 ciri pandang darat. Kita ada pandang darat fizikal, kita ada pandang darat budaya. Pandang darat fizikal merujuk kepada siapa nak respon? Semula jadi. Semua yang berkaitan dengan semula jadi. Okey, yang ciptaan Allah. Contohnya seperti sungai, hutan, pantai, paya bakau dan juga kontur. Okey, itu semua dalam kategori pandang darat fizikal. Okey, tapi di sini soalan minta pandang darat budaya. Tapi dia dah bagi dah lokasi rujukan grid, iaitu rujukan grid 4 angka 2545. Okey, di mana rujukan grid 4 angka 2545? Okey, boleh nampak tak cursor saya ni? Kalau nampak boleh tolong respon. Boleh cikgu. Nampak Ibu. Okey, 2545. Jadi lokasi yang kita pilih adalah di sini. Okey, di kawasan sekitar Kampung Titi. Okey, di sini apakah pandang darat budaya yang terdapat dalam rujukan grid 4 tersebut? Okey, yang pertama kita ada tempatan. Yang kedua, Jalan raya. kita ada jalan raya. Okey, yang ketiga kita ada Sekolah. Hanya ada 3 sahaja pandang darat budaya. Okey, selebih daripada itu semuanya salah. Jelas ya? Jelas. Siapa yang jawab pantai berpasir salah. Pantai merujuk kepada ciri fizikal. Okey, ada juga yang saya ternampak dia jawab jawapan pertanian. Saya tak pasti ni kenapa ni. Okey, pandang darat budaya dikaitkan dengan pertanian. Ini bukan sebab kita merujuk kepada simbol sekarang ni. Okey, soalan 1B. Senaraikan 2 jenis kegiatan ekonomi. Okey, di sini baru kita mulakan dengan sektor, contoh macam awak nak sebut pelancongan, pertanian, pendidikan, perkhidmatan dan sebagainya. Ini baru kita gunakan istilah tu. Kalau yang tadi tak tepat Okey, soalan 1B, senaraikan 2 jenis kegiatan ekonomi yang boleh didapati di kawasan Kampung Kijal. Di mana Kampung Kijal? Okey, Kampung Kijal yang di kawasan terdapat selekoh jalan raya ni. Okey, pada rujukan grid 2544. Okey, apakah kegiatan ekonomi yang berkemungkinan boleh terdapat di kawasan tersebut? Okey, siapa nak cuba? Perikanan. Perikanan, okey. Ada lagi? Pertanian. Okey, lagi? Dia ada beberapa pilihan jawapan ni. Siapa yang dapat nyatakan dengan tepat tu nanti saya akan maklumkan. Okey, apa lagi yang boleh kita kaitkan dekat kawasan rujukan grid 2544 ni? Jawapan yang pertama tadi saya nak respon berkaitan dengan perikanan. Okey, boleh tak kita terima? Boleh. Disebabkan oleh apa? Sila nyatakan hujah anda. Laut. Dekat dengan laut. Dekat dengan laut. Ada kemungkinan kawasan ni adalah kawasan pertempatan nelayan Okey, tapi di sini tidak ada jeti. Dan tidak ada jeti dekat dalam gambar peta topografi ini. Kalau diikutkan pilihan jawapan untuk aktiviti perikanan itu tidak berapa tepat. Okey, antara aktiviti yang lain, apa benda sektor ekonomi yang boleh dijalankan di kawasan Kampung Kijal ni? Okey, yang kedua tadi pertanian
Siapa yang respon pertanian? Okey, disebabkan ada apa? Ada penanaman Pokok kelapa. kelapa. Okey, baik. Yang ketiga, ada kemungkinan terdapat sektor ekonomi pelancongan. Kenapa? Okey, hujah dia ialah kawasan itu merupakan kawasan yang berpantai dan ada kemungkinan kawasan itu boleh menjadi tumpuan pelancongan. Ada 3 di situ. Jadi perikanan tu nanti saya akan semak balik. Sekiranya jawapan perikanan tu dapat membantu untuk markah, sebab saya difahamkan untuk markah kelas Irsyad dan juga Ihsan tak berapa nak baik sangat. Okey. Maknanya tiada yang dapat A kalau tak silap saya. Jadi saya risau kelas saya ni pula. Nanti kita tengoklah dekat bahagian mana yang mungkin kita boleh give and take untuk dapatkan markah. Okay, berpandukan pilihan-pilihan jawapan yang anda berikan. Okay, tapi kalau mana jawapan yang tidak boleh diterima tu memang tak boleh nak buat apa-apa lah. Okey, jadi soalan 1B selesai. Okey, kita tengok kepada soalan 1C. Nyatakan arah paling tinggi dalam peta. Okey, soalan saya. Bagaimana cara nak tentukan arah paling tinggi? Kawasan mana paling tinggi? Berpandukan apa? Siapa nak respon? Stesen trigonometri. Stesen trigonometri. Okey, saya nak tanyalah. Kalau tidak wujud simbol stesen trigonometri dekat dalam peta topografi tu, kita nak berpandukan apa lagi? Kontur. Okey, berpandukan kontur. Baik. Bagus sekali. Okey, di sini apabila anda dapat soalan macam ni, dia tanya, nyatakan arah paling tinggi. Okey, suka saya nak ingatkan, ramai pelajar yang dia jawab begini. Arah paling tinggi sebagai contoh. Okey, saya ambil contoh satu je lah. Nyatakan arah paling rendah dekat dalam kawasan dekat dalam peta. Okey, dia kata dekat sini, kawasan penanaman padi. Okey, jawapan yang pelajar bagi ialah kawasan penanaman padi. Okey, jadi saya tanya, kenapa awak nyatakan kawasan penanaman padi? Sebab dia kata itulah kawasan paling rendah. Jawapan penanaman padi bukan merujuk kepada arah. Bukan merujuk kepada arah. Bagus Arah ni merujuk kepada apa? Arah mata angin. Kita belajar ada 8 je. Kita ada arah mata angin utama dan juga arah mata angin perantaraan. Soalan dia nyatakan arah. Ini saya paling risau sebab ada yang saya jumpa ni jawapan pelajar. Dia dapat jawab dengan baik ni. Okey, dia kata soalan 1C ni nyatakan arah paling tinggi. Contoh dia bagi arah hutan. Hutan bukan merujuk kepada arah. Okey, hutan itu merujuk kepada ciri fizikal. Arah yang dinyatakan di sini adalah arah apa? Siapa nak jawab soalan nombor 1C ni? Barat daya. Okey, jadi jawapan yang tepat dia ialah arah barat daya. Okey, baik. Soalan 1D. Ke manakah arah Sungai Dua mengalir? Ni pun satu lagi. Ramai yang jawab Sungai Dua mengalir ke arah laut. Jawapan dia yang dia bagi adalah ke arah laut. Memanglah ke arah laut. Ni pergi ke arah laut. Laut ni berada di arah apa pada peta? Siapa nak respon? Takkan soalan arah mata angin senyap ni semua ni? Sungai Dua mengalir ke arah mana? Barat laut. Selatan. Selatan. Ni bahaya ni. Okey, jawapan lain saya nak dengar. Barat. Dia dah ada banyak pilihan jawapan ni. Dia dah jadi confused lah. Apabila awak dapat jawapan macam ni, okey, soalan macam ni, perkara utama ialah awak semua kena buat apa? Lukiskan arah mata angin di tengah-tengah
di tengah-tengah peta ni. Okey, jadi saya andaikan macam ni. Arah mata angin ni bermula daripada arah paya bakau ni merujuk kepada arah utara. Awak tengok pada cursor saya ni. Dia pergi ke bawah ke arah sekolah ni, ke arah koordinat rujukan grid 27 ni, ini arah selatan. Okey, di sebelah sini ke arah nombor 45 ni arah barat. Manakala ke arah kilang merujuk ke arah timur. Okey, sungai dua ni mengalir ke arah mana ni? Barat. Ke arah Barat. barat Okey, saya lebih memilih ke arah barat laut. Okey, awak perhatikan sini sungai dua ni dia mengalir ke arah barat laut. Kalau awak letakkan arah mata angin ni di ke arah barat laut. Nanti kita tengoklah kalau mungkin soalan ini agak mengelirukan, nanti kita akan semak balik. Okey, boleh berkaitan tadi ada yang jawab ke arah selatan. Kita melihat di sini. Kalau dia daripada arah selatan ini dia berpunca dari. Okey, berpunca dari. Sekarang ni soalan dia kata apa? Ke mana? Ke arah mana? Jadi daripada punca pergi ke arah luar. Takkan daripada laut masuk ke arah yang lebih kecil kan? Maksudnya arah sungai ni daripada kecil pergi ke arah yang lebih besar. Okey. Soalan 1E. Nyatakan 3 ciri budaya yang boleh didapati dalam rujukan grid di bawah. Okey, berdasarkan rujukan grid 3044, di mana lokasi 3044? Okey, kita lihat di sini 3044. Okey, siapa nak nyatakan antara ciri budaya yang terdapat di rujukan grid 3044? Silakan. Kilang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Jalan Pertempatan. raya. pertempatan. Okey, kita ada jalan raya. Yang ketiga lagi, Kelapa sawit. kelapa sawit. Okey, baik. Ada 4 pilihan jawapan di situ. Mana-mana 3 daripada 4 yang anda berjaya nyatakan, semua jawapannya tepat. Okey, cuma satu saya nak pesan dan saya nak tegur. Kampung Ibam. Kampung Ibam bukan merujuk kepada simbol budaya. Dia ni merujuk kepada apa ni? Nama tempat. Nama tempat. Baik. Okey. Dia bukan simbol. Dia adalah nama tempat. Ini yang berlaku. Ada pelajar juga ni yang jawab macam tu. Okey, dia dah tak nampak benda lain dah. Padahal punya banyak pilihan jawapan kat situ. Dinyatakan Kampung Ibam. Ni saya tak tahu ni apa masalah ni kan. Okey, soalan 1F. Nyatakan rujukan grid 4 angka bagi objek yang berikut. Masjid Kampung Berang. Okey, Masjid Kampung Berang. Okey, siapa nak cuba rujukan grid dia? 4 angka saja. Saya tak bagi rujukan grid 6 angka. Nanti sekarang juling je mata nak mengira rujukan grid yang kecil-kecil tu, yang senggat tu. Okey, siapa nak cuba rujukan grid 4 angka bagi Kampung Berang? RG 284. RG 2846. Okey, baik. Tahniah. Okey, soalan yang kedua. Stesen trigonometri Bukit Raja. Di sini. Siapa nak cuba? RG 2442. Okey, tahniah. Bagus. Okey, RG 2442. Okey, soalan 1G. Nyatakan jenis pola pertepatan yang terdapat pada RG 2544. Di manakah RG 2544? Okey, RG 2544. Okey, di sini. Apakah jenis pola pertepatan tersebut? Siapa nak respon? Berjajar. Okey, pola pertepatan berjajar. Tahniah. Okey, betul. Okey, ada tak yang jawab selain daripada tu? Berselerak ke, jejari ke, selanjar ke, ada? Tak ada
Okey, kita tengok kepada soalan 2. Nak teruskan ke ataupun nak berhenti? Mohon respon, nak teruskan ke atau nak berhenti? Saya habiskan sampai soalan 2, boleh Boleh go. Boleh go. Okey, soalan 2. Kita rujuk pada Catapai. Berdasarkan data dan juga maklumat dalam Catapai di bawah, tafsirkan Catapai tersebut. Okey, jumlah ekspor negara X. Soalan 2A. Apakah hasil ekspor utama negara X? Okey, apa hasil utama ekspor dia? Perlombongan. Okey, iaitu aktiviti perlombongan. Ni soalan nak bagi markah percuma ni. Okey, kalau siapa yang salah juga saya tak tahu dah. Mungkin ada orang yang kira ni 30 tambah 48 tambah 16 tambah 6. Lepas tu tak tahu jawapan apa. Risau kat ni. Okey, soalan yang kedua. Berapakah nilai ekspor hasil perlombongan? 48%. 48%. Okey. Untuk soalan yang ini sebenarnya markah percuma Okey, markah percuma disebabkan oleh saya tertinggal sesuatu. Okey. Kalau siapa yang tahu apa benda yang tertinggal tu? Bilangan ekspor. Bilangan nilai ekspor. Tapi kagum jugalah ramai yang dapat jawab. Dia dapat jawab 48% tu. Okey, sebenarnya ralat pada soalan ni, pada gambar rajah ni sebenarnya sepatutnya saya letakkan nilai dia dalam unit juta. Tiba-tiba terletakkan gambar rajah, terlupa pula letak nilai jumlah ekspor tu. Okey, jadi soalan untuk 2B ni InsyaAllah markah percuma lah. Okey, kita habiskan untuk sesi soalan, semakan soalan ni sampai soalan 2 saja. InsyaAllah saya akan cuba buat semakan hujung minggu ni. Okey, kalau sempat nanti saya akan maklumkan markah peperiksaan melalui email yang awak daftar masa jawab soalan peperiksaan tempoh hari. Okey, saya tak berniat nak panjangkan sesi pembelajaran. Okey, ada sebarang soalan nak tanya? Ataupun mungkin ada yang tak puas hati dekat dalam bahagian soalan subjektif tadi? Bahagian peta topografi, kita boleh bincang sementara sebelum kita akhiri sisi PDP kita untuk hari ni. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada go. Tak ada Okey, kalau tak ada, insyaAllah kejap lagi kita akan namatkan sesi PDP kita. Sebelum saya terlupa, saya nak ingatkan, minta tolong isi kehadiran. Saya ulang balik sekali lagi, minta tolong isi kehadiran. 12.40 saya akan tutup pautan kehadiran. Saya tak nak ada dengar reason, nanti alasan dia kata, alamak cikgu terlupa. Sebab dekat dalam Google, dekat dalam grup Telegram sebelum mula kelas pun saya dah terangkan sila isi kehadiran. Okey, dan sehingga penutup sesi PDP pun saya terangkan juga, mohon ambil tindakan dan juga kerjasama isi kehadiran. Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya di dalam grup Telegram masing-masing. Okey, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Cikgu.